Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam harapan, salam perpaduan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sempat bersama saya pada petang ini. Saya ada buat cross di room KGK dan mungkin rakan-rakan kita yang berada di room boleh bagi komen sikit lah ya. Suara okey ke tak okey, boleh dengar clear ke tak clear dekat room KGK. Di sana ada Pak Jalal kita, Kenari, kita ada juga N, Nurul Huda, Fazli Syaril, Ila Katiman dan beberapa orang lagi lah yang baru masuk. Saya ucapkan selamat datang. Dan saya juga buat di YouTube ya, di YouTube. Okey, tapi di YouTube ni saya tak buat live lah, saya buat rakaman di sini. Tapi di KJK saya buat live. Cuma sebab kita nak bicara ringkas saja petang ni, khusus untuk kita mengulas ucapan yang kita dapat lihat pada pagi tadi, iaitu daripada Abah Kau. Abah Kau si Tompok. Si Tompok pagi tadi, dia bercakap, wah, bukan main hebat ya. Bukan main hebat lagi si Tompok kita. Mentang-mentang lah Anwar tak ada ini kan. Dia punya ucapan dekat parlimen hari ni. Dengan penuh emosinya, dengan memang nampak lah ya, memang jelas kepada kita riak wajah dia, ya, cara dia bercakap, memang nampak koyak lah ya. Memang cukup koyak. Fazli Syaril daripada Clubhouse, dia kata suara jelas bang, cuma ada sikit-sikit buzzing. Ni kipas aku lah ni, kipas aku ni dekat sini, dia ada bunyi kipas. Biasalah, pakai kipas je, aircon tak ada. Dia ada bunyi sikit, ada bunyi kipas. Okey, sekarang okey lah tu. Saya alih sikit kipas ni. Kalau tak okey lah, tak ada gangguan. Okey. Dalam ucapan dia, tak kisahlah ya, dia koyak ke, dia tertekan ke, memang patut pun dia tertekan sebenarnya. Ya, memang patut pun dia tertekan kerana kita tahu masalah yang dihadapi oleh beliau. Ya. Cuma kita nak bagi tahu kepada Muhyiddin, dakwaan dia mengatakan Anwar ini dah jadi Perdana Menteri, ya, berdendam, memburu pesalah-pesalahnya, pesalah-pesalah musuh-musuh politiknya. Ya. Ini hanyalah ya, perasaan dia, ketakutan dia ya, kepada bayang-bayang dia sendiri. Kalau kita lihat sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak dia jadi Perdana Menteri Angkatan Sumpah 24 November, ya, tak sampai 3 bulan lagi, tak sampai 3 bulan pun dia jadi Perdana Menteri. Kita nak tanya Muhyiddin, siapa pemimpin politik yang dah telah pun ditahan, ditangkap, ya, dah siasat dan dibicarakan? Tak ada lagi. Yang ada hanya adalah beberapa orang yang telah pun dihubungi oleh SPRM untuk membantu siasatan. Ya. Tak ada secara rakusnya Anwar menggunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri ya, untuk memburu semua musuh-musuh politik dia. Kalau dia nak buat, dia boleh buat macam mana Mahathir buat dulu. Ya, Mahathir buat dulu, dia jadi Perdana Menteri, dia buru semua musuh politik dia. Sekali Muhyiddin tak kacau. Bahkan dia boleh pergi bercuti. Ya, dia tidak lagi tewas pilihan raya, tak boleh jadi bentuk kerajaan, ya, tak boleh jadi Perdana Menteri walaupun cukup jumlah, ya, sudah cukup jumlah, tapi tak boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Itu pun kita tak sekat ke mana-mana saja Muhyiddin pergi. Tak ada siapa yang pergi tutup airport supaya dia tidak melarikan diri, tak ada. Ya. Dia boleh bercuti sama ada dengan keluarga dia ke, dia bercuti dengan sesiapa pun. Di London baru-baru ini, lama dia bercuti. Tak ada siapa yang kacau dia, saudara. Tak ada siapa. Ya? Sebab bagi Anwar Ibrahim itu bukan tugas dia. Bila dia jadi Perdana Menteri, bukan tugas dia nak pergi tangkap musuh-musuh politik dia. Cuma dia bagi tahu ada beberapa kes yang perlu disiasat. Ya? Bukan kes tuduhan terhadap diri dia. Dia tak peduli orang buat fitnah pada dia, dia tak peduli. Diri dia ke, keluarga dia ke, anak bini, dia tak peduli. Tentang diri dia, dia tak peduli. Bahkan orang fitnah dia, macam Razman baru ini fitnah dia boleh maaf macam tu je. Ya? Dia boleh maaf macam tu je. Dan untuk Muhyiddin, ya, bila Muhyiddin dalam kempen pilihan rayanya melakukan fitnah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa Datuk Seri Anwar Ibrahim buat? Dia buat laporan polis saja. Dia kata dia nak saman. Dia nak saman Muhyiddin. Itu saja. Tak ada pun, ya, dia kerahkan polis tangkap Muhyiddin dan sebagainya. Tak ada.
Apatah lagi kes-kes yang melibatkan wang ke peruntukan suatu COVID dan sebagainya. Cuma Anwar bagi tahu kita akan siasat. Takkanlah mendengar perkataan siasat pun dah takut. Ya? Kalau kamu betul, kamu tidak melakukan kesalahan seperti mana ya yang diperkatakan, apa yang nak dibimbangkan? Biarkan siasatan berjalan. Anwar Ibrahim ni sepanjang di dalam politik, berapa banyak siasatan yang berlaku pada diri dia. Ya? Bahkan yang tuduhan dia yang dihadapkan kepada Datuk Seri Ibrahim memang jelas fitnah. Dan bukan setakat disiasat, bahkan dia masuk penjara, masuk lokap dan sebagainya. Tak ada apa, itu pejuang. Ya? Berani kerana benar. Tapi yang Muhyiddin gelabah sangat hari ini, ya, dengan penuh emosinya. Ya, seolah-olah Datuk Seri Ibrahim ni berdendam dengan dia, siap ada bagi amaran. Ya, jangan kamu tak semestinya selama-lamanya akan berkuasa sebagai Perdana Menteri. Semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Lama-lama Mahathir jadi Perdana Menteri 22 tahun, ya, akhirnya tidak jadi Perdana Menteri juga. Jadi Perdana Menteri kali kedua, akhirnya jatuh juga. Ya. Muhyiddin jadi Perdana Menteri, akhirnya jatuh juga. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, akhirnya tidak jadi Perdana Menteri juga. Ini semua orang tahu, tak ada siapa yang boleh menongkat langit memegang kuasa. Tapi ini bukan isu dia. Ya, isunya walaupun satu hari Anwar jadi Perdana Menteri, kewajipan dia adalah untuk menentukan penyeleweng-penyeleweng perasuah-perasuah ini diambil tindakan. Itu saja. Kalau kamu tidak melakukan, apa yang kamu takut? Sama ada Anwar jadi Perdana Menteri seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan ke, setahun ke, apa yang kamu bimbang sangat? Kalau kamu tidak melakukan kesalahan. Sepatutnya kamu bersyukur sebab Anwar tidak mengikut cara Mahathir ya, bila dapat kuasa. Sepatutnya kamu bersyukur. Ya, Anwar tak sekat pun kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, dia tak kacau pun. Ya, cuma siasatan berjalan dan bukan atas kamu saja. Siasatan ini juga dilakukan kepada pegawai-pegawai kerajaan yang lain dan berapa ramai pegawai kerajaan telah pun disiasat. Termasuk juga bekas-bekas bekas Menteri Kewangan ya, yang kita kabarkan juga telah dipusiasat. Ya, bekas anak bekas Perdana Menteri yang terbaru ini ya juga dikatakan dalam siasatan. Kalau orang lain berani untuk disiasat, yang kamu gelabah puyuh sangat. Pasal apa? Kenapa kamu takut sangat? Bukankah kamu yang mengatakan dulu dalam kempen Anwar Ibrahim itu bodoh? Apalah Anwar Ibrahim ni bodoh? Kenapalah bodoh sangat Anwar Ibrahim ni? Kamu takut sama orang bodoh? Apa yang kamu takutkan? Ya, kalau betul kamu yakin itu Anwar itu bodoh, maka apa kamu bimbang sangat ya dengan orang bodoh ni? Ya. Jadi kita nak bagi tahu Muhyiddin lah ya. Kalau kamu dah tidak memegang kuasa, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa kesalahan, bawa bertenang, ya, bawa bertenang, jangan cepat koyak, ya. Patutnya kamu yang membantu. Kalau kamu ada maklumat, ya, suatu pemerintahan kamu dulu ada maklumat-maklumat, menteri-menteri ke, pegawai-pegawai kerajaan ke yang melakukan penyelewengan, tolong bantu Datuk Seri Ibrahim supaya kita cukup orang-orang ini, ya. Jadi tak perlu nak ditakuti. Tak perlulah sampai dalam parlimen hari ini menampakkan sangat gelabah puyuh dia, ya, sampai orang lain nak mencelah pun tak boleh masuk, kan? Dia cerita seolah-olah di zaman dia dulu dia tak melakukan apa-apa pada orang, padahal zaman dia jadi Perdana Menteri lagi teruk daripada Anwar sekarang, ya. Musuh-musuh politik dia tengok dia buat macam mana, ya. Akaun UMNO dibekukan, ya. Bila akaun dia kena beku baru dia tahu, baru dia sekarang cerita macam mana saya nak bayar gaji kaki tangan politik saya sebab akaun saya telah dibekukan. Saya merayulah minta kerajaan kalau boleh buka lah balik akaun ni. Kena atas batang hidung sendiri baru kamu tahu, ya. Tapi bagi Datuk Seri Ibrahim itu bukan cara dia, ya. Dia boleh ke mana-mana sekarang ni, pasport dia pun tak kena rampas, dia boleh bercuti di London, ya. Dia boleh mengata macam-macam, ya, dalam ucapan-ucapan dia, walaupun dah tak jadi Perdana Menteri, ya, dah kalah dalam pilihan raya, ya, tak boleh membentuk kerajaan, dia masih bercakap di mana-mana sekarang ini dan masih meneruskan tuduhan kepada Datuk Seri Ibrahim. Ada Datuk Seri Ibrahim, ya, menekan kamu? Tak ada. Yang Datuk Seri Ibrahim buat adalah membuat saman ke atas beliau, dan dia ada berhak untuk berdepan dengan Datuk Seri Ibrahim dalam mahkamah. Itu pun saman Datuk Seri Ibrahim kepada Muhyiddin. Muhyiddin kata apa? Ini biasa dah kempen dalam politik.
Fitnah tu jadi biasa pula. Ya, mana boleh dalam kempen politik yang dibenarkan adalah untuk kamu menyatakan apakah dasar ataupun manifesto parti kamu berbanding dengan pihak lawan. Pihak lawan, apa kelemahan pihak lawan, kamu kena terangkan kepada masyarakat dalam kempen pilihan raya, bukan dengan mengadakan fitnah. Seperti kamu tuduh Anwar dapat duit 15 juta daripada Kerajaan Negeri Selangor, itu fitnah. Berapa orang lagi yang termakan dengan kamu? Berapa ramai lagi lebay-lebay yang lain, diorang ni duduk percaya. Dan apatah lagi penyokong-penyokong anak-anak muda di bawah yang juga turut percaya dengan fitnah-fitnah yang kamu dan juga sekutu-sekutu kamu. Itu pun Anwar mengikut undang-undang, lunas undang-undang. Bila kamu di parti bercakap benda tak betul kepada beliau, apa yang Anwar buat, samanlah. Sekarang ni, dia duk kata Anwar macam-macam. Kronisma lah, macam-macam. Dicabar dalam parlimen tadi oleh ahli parlimen. Buatlah hadapan polis. Ataupun dalam laporan SPRM. Kenapa tak buat? Kamu berani cakap macam-macam dalam parlimen sebab kamu tahu imuniti dalam parlimen. Kamu tahu kekebalan dalam parlimen. Anwar tak boleh saman kamu apa yang kamu perkatakan di dalam parlimen. Sebab itu kamu sedap cakap. Apatah lagi Anwar tidak ada di situ. Anwar berada di Turki. Wah, bukan main. Dia bercakap hari ni. Bila Anwar ada depan, mata terkelip-kelip macam beruk jinak. Penakut. Bacol. Tapi bila Anwar tak ada, dialah hero. Tak bagi pula orang lain nak mencelah. Baru seorang mencelah pun dah kena teruk dah dia kena. Langsung tak bagi. Berbeza dengan Datuk Seri Ibrahim. Hari pertama sidang dia buka, dia dah buka kepada semua soalan. Kamu soal lah, aku jawab. Ini Perdana Menteri yang berani berdepan sama ada dengan pemimpin-pemimpin politik dalam negara, bahkan dia juga berani berdepan dengan pemimpin di luar negara. Seperti mana ia disebut tentang dasar Amerika semalam dalam parlimen. Dia tak peduli apa yang mereka sebut. Pada dia, dasar yang dia nak buat, prinsip yang dia pegang, dia tetap akan pegang. Sama ada negara luar, negara barat suka ke tak suka, dia tak peduli tentang itu. Inilah pemimpin. Kalau dengan negara kuasa besar pun dia berani, setakat Din Tompok ni, Allah. Setakat Din Tompok ni apa dia nak heran? Apa dia nak heran? Hari ni bukan main hugut. Anwar, kamu kena ingat, kamu bukan selama lamanya jadi Perdana Menteri. Habis tu, kamu lama sangat jadi Perdana Menteri. Kamu jadi Perdana Menteri, dahlah Perdana Menteri yang paling singkat. Yang singkat. Kemudian jadi Perdana Menteri pula tidak melalui pilihan raya. Tidak melalui sistem demokrasi. Nak cerita pasal integriti, kamu jadi Perdana Menteri pun ikut tebuk atap. Dengan cara tawaran, tawaran jawatan-jawatan kepada orang-orang yang menyokong kamu. Terpaksa kamu lebarkan jumlah Menteri Kabinet kerana nak memuaskan hati mereka-mereka yang menyokong kamu. Kamu lantik pelantikan penasihat-penasihat bertaraf menteri. Duta-duta khas bertaraf menteri. Dan sepanjang pemerintahan kamu, apa dasar yang kamu lakukan? Apa yang kamu akan lakukan untuk rakyat? Apakah dengan membenarkan rakyat mengeluarkan wang kerja SP itu adalah jasa kamu? Hari ini kamu nak petikai kan? Datuk Seri Ibrahim. Kenapa kamu takut? Tentang 600 juta. Anwar tak pernah Anwar sebut pun direct kamu menyelewengkan 600 juta. Anwar selalu sebut duit-duit ini ke mana perginya. Siapa yang belanja. Tender-tender terbuka. Siapa dapat tender. Berapa banyak tender dikeluarkan. Secara direct. Ini Anwar persoalkan. Dan bila dia dapat kuasa, dia buka file dan dia tahu. Memang berlaku pun. Memang berlaku pun. Itu pun Anwar tak pergi kerah menggunakan kuasa dia. Mengarahkan SPRM terus tangkap. Atau mensiasat segera. Tak ada. Dia bagi tahu, banyak kali dia bagi tahu. Dia berulang kali. Datuk Seri Anwar bagi tahu. Saya tahu ada keterisan. Saya tahu ada projek-projek yang diberikan tanpa melalui tender yang terbuka. Tetapi saya tidak ada kuasa untuk menyiasat. Ini kerap kali Datuk Seri Anwar bagi tahu. Yang berhak menyiasat adalah SPRM. Ataupun yang melibatkan polis PDRM. Kalau melibatkan cukai-cukai dan sebagainya, itu adalah lembaga hasil dalam negeri. Ini di antara pihak-pihak berkuasa yang berhak untuk menyiasat.
bukan dia sebagai Perdana Menteri. Ya. Dan sekiranya didapati bersalah, siapakah yang berhak untuk mendakwa? Itu terpulang kepada pendakwa raya atau peguam negara. Pun bukan di bawah kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengarahkan. Terpulang pada peguam negara, pendakwa raya. Kalau ada kes, bawa mahkamah. Sampai mahkamah yang menentukan bersalah atau tidak ialah hakim. Juga Anwar tidak terlibat. Semenjak dia pegang jawatan Perdana Menteri, pengerusi SPM sama. Orang yang sama. Peguam negara orang yang sama. Ketua Hakam Negara orang yang sama. Satu pun dia tukar. Ini semua peninggalan-peninggalan kamu dulu. Di bawah kerajaan kamu dulu. Takkanlah orang-orang yang pernah bekerja di bawah kerajaan kamu dulu, kamu tak percaya sekarang. Ya, kamu tak percaya. Kenapa kamu tak percaya? Itulah orang-orang yang kamu lantik dulu. Dan Anwar tak sentuh seorang pun. Tak tukar seorang pun. Jadi apa yang kamu bimbangkan? Kenapa gelabah puyuh sangat hari ini ni? Ini yang masalah, saudara. Bila ada pemimpin ya, yang hatinya kecil. Ya, hatinya kecil. Dan kita lihat pada wajah dia pun kita tahu bagaimana dia rasa amat tertekan. Ya, apabila sedikit demi sedikit ya, rahsia-rahsianya terbongkar dan dibongkarkan. Sedikit masa saja lagi, ya. Masa saja lagi untuk menentukan ya, sama ada dia benar terlibat ataupun dia tidak terlibat. Ya. Tak payah sebutlah dalam parlimen wallahi ke billahi ke tallahi ke saya tak ambil satu sen pun. Ini bukan masalah kamu bersumpah atau tidak. Bukan masalah 1 sen, 2 sen atau 3 sen. Masalahnya kalau siasatan dilakukan, kamu berdepan dengan siasatan jawab. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu terlepas. Apa nak bimbang? Apakah kamu tak percaya dengan badan SPRM yang juga pernah berkhidmat sewaktu kamu jadi kerajaan dulu? Ya? Lainlah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia pun tukar. Ya? Pesuruhjaya SPRM ke, pengurusi SPRM dia tukar orang baru. Ya? Kemudian dia tukarnya peguam negara. Kemudian kamu ditekan. Patutlah kamu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gunakan kuasa untuk ya, menangkap ataupun menekan musuh-musuh politik dia. Tapi satu benda pun Datuk Seri Anwar tak usik. Satu orang pun ya, di kalangan pemegang-pemegang jawatan yang besar ni, daripada SPRM, ya, PDRM, ATM, peguam negara, ya, hakim, satu pun Anwar tak sentuh. Ya, itulah peninggalan-peninggalan daripada kerajaan terdahulu. Dan ini diteruskan. Cuma yang Anwar mahu adalah mereka menyiasat. Kalau tuduhan fitnah atas batang tubuh dia, bagi Anwar tidak ada masalah. Kamu minta maaf, dia maafkan. Dah berapa ramai dah yang Anwar telah maafkan. Yang terkini Razman Zakaria. Ya? Walaupun dia dah bercakap depan orang ramai, bercakap depan anak-anak dia tak minta maaf. Dia takkan tarik balik tuduhan. Dia takkan minta maaf. Anwar nak saman dia 5 juta. Razman kata apa? Apa sangat dah 5 juta berbanding dengan akidah umat Islam. Wah, bukan main. Ya, cakap depan anak-anak bukan main, saudara. Ya. Macam dialah mujahidin yang sanggup berjihad dan berkorban demi akidah umat Islam. Ya. Tapi perlahan-lahan diam-diam di mahkamah selotok ya, minta maaf. Ini ya, rupa-rupa wajah-wajah dia. Penyokong-penyokong abah kau. Jadi tak peliklah kalau Muhyiddin pun berperangai dan bersikap sedemikian. Kerana di kalangan pimpinan dalam PN semuanya macam tu. Ya, cakap bukan main, berdegar-degar. Bila bagi kuasa, tak tahu apa nak buat. Bila hilang kuasa, datang balik idea. Masa ada kuasa, idea tak ke mana. Duk sibuk agih jawatan, agih kedudukan, simpan duit banyak-banyak. Itu yang mereka tahu. Bila hilang kuasa, dia minta kita keluarkan balik duit. Ya? Bila hilang kuasa, dia minta kita layan dengan sebaik-baik mungkin kepada mereka. Kita nak bagi tahulah ya, kepada kumpulan-kumpulan Muhyiddin ini, ya, jangan kamu mengharapkan bahawa Perdana Menteri yang ke-10 ini akan melepaskan ya, kes-kes yang melibatkan rakyat dan juga negara. Ya? Tentang diri dia, tuduhan terhadap diri dia, insya-Allah mungkin ya, atas sifat pemaaf tahap dewa dia tu mungkin dia akan maafkan walaupun ramai yang tak bersetuju. Ya, saya sendiri pun tak bersetuju dan saya membantah ya, sikap Anwar dengan mudah memaafkan Razman. Ya,
Kerana saya bantah, saya ada asas. Ya. Saya tahu, ya, dia ada jiwa yang suka memaafkan orang. Tapi bagi saya sebagai pemimpin politik, ya, sepatutnya Datuk Seri Anwar juga turut memikirkan bagaimana para penyokong di bawah ini. Ya, yang selama ini berada di depan beliau, mempertahankan beliau dari serangan-serangan dan fitnah-fitnah musuh. Ya, kita berdepan dengan mereka. Tiba di saat apabila mereka sepatutnya diberikan pembalasan, Datuk Seri Anwar maafkan. Kita pun tak bersetuju. Kita bukan orang pengampu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita tak bersetuju, kita tak kata tak bersetuju. Tetapi apakah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memaafkan seorang seperti Razman, maka kita menarik sokongan, tak mahu dah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu bukan cara kita. Itu bukan cara kita. Yang tak bersetuju, tetap bersetuju. Tapi prinsip dan dasar perjuangan dia masih diperlukan. Masih perlu diberikan sokongan. Ya, itu hak dia untuk nak maafkan orang. Walaupun kita rasa, tak sepatutnya. Ya, dan kita harapkan dalam kes Menteri Usaha Kedah Sanusi ini, yang juga turut disaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selain daripada MP Terengganu, kita mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, belajar daripada kesilapan beliau memaafkan Razman. Ya. Sekarang apa? Bila dia maafkan Razman yang fitnah dia, ada rasa keinsafan pada Razman? Ada pernah Razman membuat kenyataan terbuka dalam Facebook dia, live dia ke, dalam ceramah dia mengatakan dia minta maaf, dia tarik? Tak ada. Dia habis di mahkamah saja. Dia tak keluarkan pun kenyataan maaf dia secara terbuka. Patutnya sewajarnya di mana fitnah itu ditimbulkan, sepatutnya di situ dia tampil dan mengatakan dia bersalah. Kalau dia buat ucapan di pasar malam, dia kena pergi ke pasar malam tu, bagi tahu orang dekat situ, mengatakan dulu saya ada pernah datang sini dan fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya minta maaf dan saya tarik balik, supaya orang yang percaya kepada fitnah beliau itu, ya, akan rasa menyesal dan juga boleh bertaubat seperti kamu. Jangan kamu lepaskan diri kamu, tetapi ramai yang termakan dengan fitnah kamu itu, dia akan tanggung dosa. Ya. Oleh kerana mulut kamu tak cukup kamu minta maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana fitnah kamu itu juga telah masuk ke dalam otak-otak mereka-mereka yang tentunya kebanyakannya tidak lagi berfikir, percaya kepada kamu. Maka dia orang percaya. Kalau Anwar jadi PM, maka LGBT akan berdosa. Apakah LGBT telah pun diluluskan dalam Malaysia? Tak berlaku. Kalau Anwar jadi PM, lelaki sama lelaki boleh kahwin, dibenarkan berkahwin. Apakah selama ini sudah dibenarkan lelaki sama lelaki berkahwin? Kalau Anwar jadi PM, maka perempuan sama perempuan boleh berkahwin. Adakah telah berlaku? Kalau Anwar jadi PM, budak sekolah kembali pakai seluar pendek, yang perempuan pakai skirt, apakah telah berlaku? Semuanya tak berlaku. Semuanya tak berlaku. Tapi ada yang percaya. Yang percaya ini termakan dengan fitnah-fitnah seperti ini. Kalau kamu sahaja yang minta maaf, bagaimana yang lain yang percaya? Yang telah memberi undi kepada kamu. Ya? Ini persoalan dia. Sebab tu saya mengharapkanlah di masa akan datang, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi, ya, memaafkan orang-orang yang tidak tahu, ya, dan tidak rasa takut untuk melakukan fitnah. Ayah dia minta maaf, anak dia defend ayah dia. Ya. Oh, ini bukan minta maaf, ini rundingan. Kita berunding sama-sama sebab tak mahu kes Anwar ni lebih diperkatakan dalam mahkamah, maka nak menyelesaikan kes ini, bapa saya minta maaf. Hujah seperti nak memperbodohkan orang lain. Sepatutnya yang mohon tarik kes itu patutnya Anwar. Kalau betul Anwar tak mahu dirinya diaibkan dalam mahkamah, Anwar lah yang minta berunding supaya kes itu ditarik balik. Tetapi yang minta tarik balik, yang minta maaf itu bukan Anwar. Yang minta maaf itu adalah Razman. Razman yang minta maaf. Tetapi demi nak melindungi kejahatan bapa dia, anak dia tampil. Ya, walaupun anak dia kelihatan seperti seorang ustaz, ya, dia tampil, ya, untuk mempertahankan bapa dia. Ialah anak mana yang tak malu kalau tahu bapa tak ada telur, kan? Dia terpaksa, ya, anak dia tampil membuat dalam status dalam Facebook, tidak ada sikit pun rasa penyesalan, bahkan ego, sombong, angkuh, ya? Itu yang berlaku. Dan tak pelik kalau Razman berperangai sedemikian. Kita lihat pemimpin mereka pun, Muhyiddin Yassin. Hari ni kita dengar ucapan dia. So, dia jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tunggulah, ya. Kita tunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggulung. Nanti menggulung perbahasan
Dia akan jawab satu persatu. Ya, dia akan jawab satu persatu. Tuduhan Muhyiddin mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu seorang pendendam, sengaja nak cari salah dia apa semua ni, ya. Kita harap akan mendapat jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada orang kata patutnya kita saman, ya. Kita kena tahulah dalam parlimen ni cakap apa pun buat tak laku di mahkamah, ya. Sebab parlimen ni ada immunity. Kecuali kalau Muhyiddin betul-betul anak jantan, kalau dia betul-betul tidak bacol dan tidak dayus, dia ulang ucapan tu di luar parlimen, ya. Ulang ucapan tu di luar parlimen. Katalah Anwar ini apa saham, Anwar ni kayakan anak dia ke, ya. Ulang di luar, silakan ulang di luar. Jangan bimbang, ya, buat tuduhan di luar mahkamah. Kalau Anwar saman pun jangan bimbang. Saya nak beritahu si Tompok. Kalau Anwar saman kamu pun kamu jangan bimbang. Sebab kamu boleh minta maaf dengan Anwar. Anwar akan maafkan. Buat je. Ya? Jangan bimbang. Tapi dalam mahkamah semua orang boleh cakap. Dalam parlimen semua orang boleh cakap. Pasal kamu dilindungi. Ya? Cakaplah apa pun. Yang ada kuasa adalah speaker. Ya? Bukan hakim. Sebab itu dia hari ini tunjuk hebat. Sebab dia tahu dalam parlimen orang tak boleh kata apa. Ya? Jadi biar dia tahu ucapan dia dituntun oleh seluruh Malaysia live dalam parlimen, dia nak tunjukkan kepada anak muda yang dulu yang menyokong dia bahawa jangan bimbang, saya lah pahlawan, saya akan pertahankan, orang nak nanya saya, orang nak tuduh saya. Dia nak tunjuk kepada anak muda lah macam tu, ya. Tapi kita mengharapkan anak muda lebih cerdik lah daripada si Tompok ini, ya. Jangan kita bodohkan diri kita. Anak muda pun dah tahu bagaimana keadaan negara kita, ya. Fakta yang jelas, adakah semakin lama semakin buruk di bawah kepimpinan Anwar ataupun semakin lama semakin baik, ya. Tengok nilai mata wang sudah cukup, tingkat jumlah pelaburan pun sudah cukup. Ini kalau pakar ekonomi pun dah nyatakan kepada kita bagaimana pendapatan negara, ya, peningkatan negara. Dan baru-baru ini ada kaji selidik daripada mereka center membuat kaji selidik mana Anwar terdapat 68%. Ya, 68%. Ada kata alah baru 68%. 68% dalam masa 2 bulan lebih. Hebatlah tu. Ya, berbanding dengan Muhyiddin bertahun-tahun 50% itu je lah pun. Kan? Ini baru 2 bulan 68%. 68% itu adalah 2/3 majoriti. Ya, peratusannya 2/3 majoriti. Hebatlah tu. Dalam masa 2 bulan lebih je pun. Ya. Tapi orang yang tidak mahu menerima kenyataan, dia tak kata apa. Dia kata 68% tu sikit. Macam dah dia dulu 3 tahun tu banyak. Dia 3 tahun pun tak sampai 60%. Ya. Itulah. Jadi untuk petang ini, kita mengharapkan agar, ya, pencerahan yang diberikan secara santai seperti ini boleh masuk ke dalam hati anak muda. Supaya mereka boleh, ya, menyelamatkan diri mereka dari terus diperbodohkan oleh pemimpin politik yang memikirkan tentang diri masing-masing, yang nak selamatkan diri masing-masing. Ya. Dan kita juga menyeru dan juga mengharapkan agar SPRM, ya, jangan takut, jangan gentar, teruskan tugas kamu. Ya. Jangan hanya tangkap bekas-bekas saja. Ya, seperti bekas-bekas yang dah lama meninggalkan politik seperti Daim, ya. Jangan sekadar itu saja. Ya, pemimpin-pemimpin yang membentuk kerajaan sebelum ini pun kalau dia ada kes, ya, jangan takut, jangan gentar. Kerana Anwar beri jaminan, ya, apa saja yang kamu lakukan, ya, kerajaan akan tetap mempertahankan, ya, SPRM, polis, ya, ataupun mana jabatan yang lain, kita akan pertahankan selagi kamu melakukan tugas dan tanggungjawab kamu dengan betul. Ya, jadi jangan takut. Inilah, ya, yang sebab saya kongsikan untuk anda pada petang ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sempat bersama pada petang ini. Dan kita akan ikuti lagi, ya, pada hari esok, ya, ada parlimen. Kita ikuti lagi dan kita akan tengok apa lagi prestasi yang boleh ditunjukkan oleh pembangkang. Setakat hari ini saya lihat prestasi mereka daripada semalam. Hari ini tidak ada lagi ucapan-ucapan daripada pihak sana yang ada kualiti lah, ya, yang ada kualiti. Dan tidak ada yang boleh kita banggakan, ya. Kebanyakan mereka yang bercakap kadang mungkin sama je lah cakap tu kan. Okey, cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak rakan-rakan masuk yang berada di Clubhouse pada petang ini. Semua kita jumpa lagi dalam masa. Assalamualaikum.